Sebab itulah penawar kepada bisanya kerih adalah perisai yang dicipta oleh orang Melayu. Orang berkerih ni kita boleh kenal dia dengan menengok kerih dia. Dia buka saja kerih, kita tahu dia siapa. Itu sampai kepada peringkat identiti. Kalau orang berkerih lok 3, ini pendekar, panglima. Tuan-tuan janganlah buat kelakar lebih-lebih kurang sangat. Ini pendekar dia. Kalau lok 5, ini orang pandai bercakap. Ceramah, ustaz, biasa lok 5. Kalau lok 7, ini pemerintah, karisma pemerintah. Lok 9, raja. Kalau lok 11, ini orang meniaga, cita-cita tinggi, buat bisnes. Kalau lok 13, itu berani mati. Itu anytime, jenis pancung tak bertanya punya orang. Ajak tumbuk pergi, dah pukul baru tanya, apa yang kau suruh aku pukul? Sampai begitu. Ini lok 13. Sebab itu kalau kita tengok falsafah kerih di seluruh dunia, antara falsafah kerih Melayu dengan falsafah kerih Jawa sama. Contohnya ketika kita nak menyisipkan kerih di pinggang, sama saja falsafah. Kalau hulu keris dihadapkan ke arah badan, sama ada di bahagian depan ataupun belakang, maknanya orang itu datang dengan aman, peace. Dia datang ke masjid, kerihnya dihalakan ke badan dia. Itu saya datang dengan aman. Tapi kalau dia datang kerih kepalanya itu menghala ke kita, itu nak ajak bertumbuk. Dia datang, kita tahu dia nak ajak gaduh. Sebab itu dalam Talibun, ni puisi lama lah, ada 4, 16, 20 baris. Dia ada sajak. Dia menggariskan tata cara pemakaian keris. Kata orang tua, kalau memakai keris tersisip sebelah kiri, keris beradat berlembaga. Kalau memakai keris terlentang, itu tanda mencari lawan. Bagai ayam kokok berdentang, masuk hulu balang, masuklah gelanggang. Elok dipakai di tengah hutan atau belayar di tengah laut untuk menjaga diri sendiri. Kalau keris sampir tertungkup, keris tidak mencari lawan. Keris tidak mencari musuh. Yang dipakai dalam jamuan, yang dipakai pergi bertandang. Berbelit punca wali, berselubung sampai ke hulu. Tanda beradat berketurunan, patut disebut keris terap dan bagai-bagai lagi. Jadi kita zaman dulu, nenek moyang kita, tengok orang tu menyelit keris, kita tahu apa niat dia. Itu falsafahnya. Dan dalam konteks sekarang, kalau tuan-tuan pergi ke Balai Rung Seri, masuk istana mana-mana, di alam Melayu, kalau masuk istana, menghadap Tuanku Sultan, hanya keris berhulu Jawa demam dan pekaka saja yang dibenarkan untuk berada di Balai Rung Seri. Sama juga dalam tradisi masyarakat Jawa, hanya keris yang bersampir ladrang saja yang dibenarkan untuk berada di dalam keraton. Selain daripada itu, semuanya membawa maksud nak ajak bertumbuk. Falsafahnya. Itu yang pertama, orang Melayu kerih. Senjata pendek yang kedua, badik. Badik secara umum ada 3 badik. Badik Sulawesi, badik Jawa, badik Sumatera. Dan penggunaan badik ini sangat berkembang khusus selepas Inggeris menjajah tanah Melayu. Sebab Inggeris dia kerana dia takut dengan kerih, dia keluarkan arahan supaya orang Melayu tak dibenarkan bawa kerih ke mana-mana. Dan undang-undang tu sampai sekarang. Disebabkan tak boleh bawa kerih, kita kreatif buat badik kecil sikit. Yang ketiga, jambiah. Jambiah ni senjata pendek berasal daripada Timur Tengah. Biasanya dia ni istimewa sebab mata dia bengkok. Lebih kurang badik juga tapi besar. Yang keempat, lawi ayam. Senjata pendek. Sejenis pisau yang melengkung juga macam kerambit. Dia punya mata pun hampir bengkok. Tapi dia punya bengkok tu tajam di hujungnya. Itu dipanggil lawi ayam. Yang kelima, tumbuk lada. Juga sejenis senjata tajam, sama seperti badik ataupun pisau. Dan ia berasal daripada Sumatera.
Dan kalau pembesar di Negeri Sembilan, ini sebahagian daripada alat istiadat mereka. Tumbuk lada. Ada pula senjata orang Melayu ni yang dipanggil senjata defensif. Selain memiliki senjata ofensif untuk pertempuran, senjata jenis defensif juga sangat diperlukan. Sebab itu senjata ini adalah untuk nak mempertahankan kita daripada serangan. Tak guna kita kalau pakai kerih tapi tak ada defensif untuk diri sendiri. Pakaian, main bola pun ada guard, pakai kaki, alas macam-macam. Ini pula nak berperang. Maka senjata defensif ada dua. Pertama, body armor. Body armor ni dipanggil baju zirah. Baju zirah, dia satu bentuk pakaian seragam yang memberi perlindungan terhadap senjata ketika pertempuran. Dan sejarah baju zirah ataupun body armor ni begitu lama lagi. Yang kedua adalah perisai. Saya nak kongsikan pada tengah hari ini. Antara senjata dengan perisai, mana yang dicipta dulu? Kita orang Melayu ni, dulu Mat Saleh selalu panggil orang Melayu ni pemalah. Melayu malah. Dia kata bangsa lain semua rajin. Tapi percayalah, malasnya Melayu ni ada sisi positif. Positifnya adalah dia jadi bangsa yang kreatif. Ada satu kajian yang pernah dibuat oleh penyelidik-penyelidik di Oxford baru-baru ni tentang perangai orang Melayu. Orang Melayu ni dia ada satu genetic genius. Tang mana genius dia? Genius dia berpunca daripada malas dia. Orang tua-tua kita dulu malas. Bukan malas bekerja negatif, tidak. Nak pergi berperang, malas betul nak bawa senjata besar-besar. Long sword macam Saxon, kita tengok cerita-cerita barbarian lah, perang Arab, baju besi. Kita yang menengok filem itu pun, macam mana dia bernafas? Itulah nenek moyang kita dulu pun malas juga. Malas aku nak pakai topi besi berbulu-bulu begitu. Bawa tukul, bawa pedang macam Viking, kapak Viking. Oh, dia kata letih. Bawa barang tu letih dah. Macam mana nak perang? Orang akan tudung, kau ni pemalas betul. Bawa parang pemalas. Bukan malas. Buat apa cari penyakit? Maka disebabkan malas kita itu, kita cipta senjata yang pendek-pendek. Tapi boleh juga membunuh. Kalau boleh bawa kerih, nak buat apa bawa parang, pedang panjang-panjang? Ini berpunca daripada malas itu tadi. Cuma apa beza kerih Melayu dengan kerih Jawa? Sejarah keris kita akui boleh didapati sejak daripada kurun ke-8 zaman Medang Mataram lagi. Semasa zaman dulu nenek moyang kita beragama hybrid Hindu-Buddha. Pada timeline atau garis masa yang sama di Semenanjung, pedang pendek, contohnya pedang Greek itu dah ditemui di Candi Lembah Bujang. Kedua-dua senjata ini digunakan pada garis masa yang sama tetapi tempat yang berlainan. Namun kenapakah keris berjaya outlasted pedang? Kenapa pedang tidak sepopular keris? Pedang yang di Lembah Bujang, pedang pendek itu, walaupun dia tersebar tapi tidak sepopular kerih. Apa sebab? Kenapa kerih jadi pilihan berbanding senjata-senjata yang lain? Teringat saya kata-kata Ibnu Sina. Setiap racun ada penawar. Kalau senjata adalah racun, apakah penawar kepada racun itu? Nah, di sini keistimewaan kerih Melayu. Dia pembunuh dan dia juga merawat. Sebab itulah penawar kepada bisanya kerih adalah perisai yang dicipta oleh orang Melayu.